untuk menjayakan hasrat dan hajat kita, cuma kadang-kadang Allah nak bagi tu agak lambat. Ada yang manusia Allah bagi tuan-tuan lambat, dia minta. Ada pula yang Allah tak bagi langsung. Ada yang Allah bagi segera. Nah, apa pun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu prinsip pegangan kita, Al-Baqarah 216. Allah tahu, hampa tak tahu. Ada yang dia bagi cepat, dia tahu. Dia bagi lambat pun dia tahu. Dia tak bagi langsung lagi dia tahu. Nah, itu kata-kata perangsang nah. Yang saya benda-benda macam ni saya suka juga, bukan siapa. Kadang-kadang jadi satu pendorong kepada kita supaya kita jangan sesekali berputus asa. Ya? Kita terus berdoa. Ya, jadi makna kamu tidak akan pernah gagal sehinggalah kamu gagal dalam mempercayai Allah. Selagi mana kita meyakini janji-janji Allah, kita tak akan gagal. Kita perlu banyak sabar, terus berdoa. Nah, mungkin belum sampai masa kan. Walaupun dia tak bagi langsung, kita berpegang Allah lebih mengetahui daripada kita. Itu sedikit. Nah, baik, malam ni kita sambung sikit. Sejuk semua aircon ni. Nah, buka ke semua lah. Patutlah sejuk. Membazir karan tau. Kau sikit-sikit dah. Berapa unit ni? 3 6. Tu awak tak buka habis. Jadi ais kita. Malam ni di antara sesuai dengan tajuk 40 dosa pengundang bala. Dalam kitab Arab ada sebuah kitab tajuk dia Suratul Iqab. Makna kenapa Allah menyegerakan azab ke atas manusia? Apa kesalahan manusia tu? Tu ada di rumah saya, ada seketika saya di Yaman beli. Duk tengok banyak sebab kenapa Allah segerakan azab ke atas umat manusia. Nah, Suratul Iqab tu kalau boleh terjemah dalam bahasa Melayu, boleh buat buku apa, nama panggil buku kuliah. Nah, tapi ini lah Melayu ni pandai-pandai bahasa Arab semua segan. Yang rajin terjemah kitab-kitab ni tuan-tuan Indonesia ya. Tafsir Muyassar di rumah saya ada 4 jilid, komplit 30 juzuk. Syekh Al-Qurni Muyassar kan tafsir ringkas lah. Mudah. Semua ringkas-ringkas. Dia tak kait dengan hadis. Dia hanya ayat Quran dia tafsir. Tapi ilmu dia Masya Allah. Nah, Al-Qurni umur dia lebih kurang 60 tahun dah ni. Malam ni tajuk dia berjudi. Tu dia. Dalam kurungan dia kata bertaruh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala li sahibihi ta'ala uqabirka falyatasaddaq. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkata kepada sahabatnya mari kita berjudi. Ta'al. Kalau ringkas ta'al lah. Kalau perempuan ta'ali. Dia ada beza tuan-tuan. Arab ni dia unik sikit lah. Nah, kalau ta'al kita lelaki ta'al. Sampai sini dia sebut ta'ala lah. Dan kita berhentikan ya. Kalau perempuan ta'ali. Dia ada beza. Bahasa yang paling payah bahasa Arab. Kami tu di tahfiz saya tu alhamdulillah lah. Ada seorang pakar bahasa Arab. Kalau nak kata tak pakar pun, pelajar-pelajar di Syria memang mengaku dia pandai. Bukan ustazah. Dia pandai dengan bahasa Arab. Dia dah terjemah banyak kitab-kitab Arab. Maklumlah bila ada anak kecil ni tak dan. Kalau dia boleh terjemah kitab Suratul Iqab, kenapa Allah segerakan azab, tu cukup
Setiap dengan dalil hadis, dalil Quran. Yang karang yang susun tu ulama hadis negeri Yaman, 3 orang. Oh, hebat tuan-tuan. Ya? Baik. Siapa yang berkata kepada sahabatnya, mari kita berjudi, maka hendaklah dia bersedekah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ajak orang main judi. Ajak orang main judi. Nabi ajak, maka hendaklah dia bersedekah. Kita tengok huraian. Berjudi adalah antara tegahan Allah yang terbesar kepada orang Islam. Bahkan tuan-tuan dan perempuan, bukan orang Islam saja. Bukan Islam ni pun haprak macam orang Melayu lah. Orang Melayu semayang 6 ekor main. Kan? Sama, orang kafir pun sama lah. Dia mengaku dia seorang Kristian, tapi dia tidak mengamalkan ajaran Kristian yang sebenar. Sekali lagi saya sebut ayat Quran ada. Macam tu juga Buddha. Kalau pergi tanya semua agama pun judi itu haram. Jadi tak usah mengakulah saya ni penganut agama Buddha. Orang yang ada kecerah, tak main pun ajaran. Tak mau Melayu pun. Semayang tak tinggal, 6 ekor tak tinggal. Memang tak betul. Agama itu tak betul. Penganut agama tu tak betul. Macam sat lagi lah, macam Tuhan sebut sat lagi dekat Yahudi Nasara sat lagi. Berjudi adalah antara tegahan Allah yang terbesar kepada orang Islam. Siapa yang terjebak dengannya, dia telah melakukan dosa besar. Yang seronok ni, ada seorang hamba Allah ni, dia kata, mana ada dalam Quran Allah mengharamkan judi? Haram jadah pun. Kasar ustaz ni. Tak apalah, kasar aku 66 tahun dah umur. 30 tahun dah dalam bidang dakwah. Kasar tak apalah. Dan kadang bodoh bengong kata ke mana ni. Pasal dia duk dapat hasil judi. Setahun saja kita dengar, kita duk baca, dia dapat lingkungan 7 juta. Salah seorang yang ada pangkat dalam Genting Highland Resort, tempat berjudi lah. Pernah pergi lah Genting Highland? Tak terigi ke tak pergi? Saya nasihat tu duduk pergi lah. Bukan siapa tuan-tuan, nak naik tu tinggi. Kalau jatuh lah, mati, agak-agak syahid lah. Pergi tempat Pelang tu, bunyi kasar tu. Tu saya pelik tu. Orang sonok sangat. Pergi Genting Highland, Cameron Highland. Oh, Gunung Cameron Highland. Apa, sayung. Awak di bawah tak ada sayung. Jatuh nak apa-apa. Pergi panjat gunung. Susah payah. Tu pacak bendera Malaysia megah. Agak-agak kalau mati syahid lah tuan-tuan. Saya tanya, jawab lah. Hang semayang tak tahu duduk atas tu. Apa faedah? Tak usah buat benda lara. Dia boleh tanya. Dia tak pernah jumpa pun ayat yang mengharamkan judi. Dia dia nak jumpa mana mai dengar muda. Cuba tanya Tok Syekh ni. Lepas tu kita buka lah tafsir. Bukan saya nak tafsir, ulama tafsir. 2 dalil Quran yang saya ingat tentang haramnya berjudi. Al-Baqarah 219, Al-Maidah 90. Kita baca dua-dua. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Ditanya pada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang arak dan judi. Ni sejuk ni, saya kalau sejuk payah nak bercakap, tapi tak apa, tutup dah belakang tu. Ditanya pada engkau Muhammad tentang arak dan judi, katakanlah kedua-duanya itu dosa besar. Maukah
Kita hidup di dunia ni nak bawa balik bekalan dosa. Tanya dia tu, adakah orang yang bawa balik bekalan dosa besar, dosa kecil ni boleh masuk syurga? You percaya tak ada syurga neraka? Pasal dia kata tak ada perkataan haram. Dia ulama bahas dah ikut sudah lah. Hang duk ngaji kat siapa? Yang kedua Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. 4 benda ni jangan buat. Ni amalan syaitan. Minum arak, judi, sembah berhala dan tengok nasib. Najis. Tinggalkanlah amalan-amalan najis ini. Moga-moga kamu tergolong dalam golongan hamba Allah yang beruntung. Nah, itu jawapan. Arak, judi haram. Nah, dosa besar Tuhan sebut. Walaupun dalam ayat tadi ada disebut manfaat dia yang dapat tokek. Tuan-tuan pernah dengar tokek judi jadi papa ke danau? Pernah dengar? Nah, jarang dengar. Tapi admin judi belum. Ni nak abang aku ampat gatet nak pergi juga Genting Highlands. Bila sampai di atas tempat berjudi tu, ustaz macam tahu dah orang abang kat aku. Takkan ustaz pun pergi cerai Saya Gunung Jerai sekali aku tak pergi dah bab betul. Turun memang sampai aku pening. Duk fikir ni kalau aku mati ni syahid tak agak. Baik aku mati lawan puak-puak penyangak ni lagi bagi kafir-kafir harbi ni. Puak-puak munafik ni lagi bagi nak elok-elok kalau mati insya-Allah. Gunung Jerai saya pergi sekali tak pergi dah bab betul. Jadi apa saya nak sebut dah lupa orang cerita Gunung Jerai lah. Bak apa? Hampa tak ingat. Tu kosong lah tu. Nah, tak apa dia tak ingat betul abang. Nah, sejuk sama ni. Nah, tu cerita dia tuan-tuan. Jadi dia kata tak ada haram. Dosa tu benda yang tak boleh berdosa. Hidup kita di dunia yang sementara nak cari pahala, bukan nak buat dosa. Hidup pun tak berkat. Banyak main judi ni banyak bankrupt. Okey tak pernah bankrupt. Tuan-tuan Genting Island Resort tu. Anak dia tu Lim Gotong. Pak dia mampu dah Anak dia nama Lim Sotong pula kot. Tak tahu lebih kurang macam tu lah kot. 10 tahun dulu, 15 tahun dulu saya baca prospektus satu macam majalah. Dia tunjuklah syarikat-syarikat besar di Malaysia ni. Salah satu yang saya tengok Genting Highland Resort. Siapa dia CEO dia? Anak dia ni allowance sebulan 1 juta tuan-tuan. 15 tahun dulu. Teringat dah cerita pergi Genting Highland ni. Kalau kita nak pergi berjudi ke atau tak berjudi ke, nak masuk tempat tu kena bayar deposit 2,000. Nah, Ustaz Fauzi nak tahu, saya nampak macam dia masuk dah. Ustaz Fauzi main lalu duduk belah ni nak lari cepat apa. 2,000. Tuan-tuan tahu pasal apa? Kira token ni ada hati perut lah. Kod-kod hampa berjudi tu kalah kan. Jadi ada 2,000 tu sebagai deposit. Nak bayar sewa hotel, nak ambil taksi balik rumah. Dia fikir enggak barang ni pun. Kalau dia tak buat deposit macam tu, pergi berjudi habis, hampa nak balik jalan kaki ingat dekat nak turun. Pada Genting Highland nak pergi Selangor. 2,000 dia punya deposit. Dia tak pernah bankrupt. Nah, hak bankrupt ni kaki judi. Nah, baik.
Larangan berjudi termaktub di dalam Al-Quran dan ia ada satu kesalahan yang besar. Tadilah mungkin ada lagi ayat-ayat lain, tuan-tuan carilah, saya ingat dua saja. Al-Baqarah 219, Al-Maidah 90. Malahan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut tentang larangan berjudi kerana ia menindas hak orang lain, mengambil harta orang lain secara batil, dan banyak perkara haram serta maksiat yang berkait dengan judi. Di antaranya disebut dalam Quran Al-Baqarah 188. Allah ajak kita, tuan-tuan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan ataupun jangan kamu ambil harta di antara kamu secara batil. Berjudi tu dia tak bagi satu kan, dosa besar, batil lah tu kan? Dan kita nak habaqlah keburukan berjudi ni banyak. Di antaranya orang yang berjudi ni bila dia kalah dia hilang akal, tuan-tuan. Tu banyak bunuh diri. Hari ni dapat gaji pergi berjudi kan, habis lincit, nak tunggu bulan depan tu. InsyaAllah balik di rumah bini duduk tunggulah bajet hujung bulan. Bang tak ada apa dapat gaji ni bu. Kawan duk kalah judi yang lebih tanya pula. Itulah keburukan, tuan-tuan. Tak ada kebaikan lah. Judi, minum arak, dia duk sembang lah. Kalau ada agama yang kata boleh, memang agama tu haram jadah punya agama lah. Sebenarnya semua agama kata haram judi ni, tuan-tuan. Semua agama, penganut agama tu ketegak. Kan? Tak lagi kita nak abad kat kerajaan-kerajaan yang dikuasai, yang diterajui oleh orang Islam. Kalau hampa tak mau haramkan judi ni, kenapa? Kita nak tanya dan kita nak bagi dalil Quran. Nah, kita cakap biar ada sandaran. Kan? Hampa tak yakin lah. Macam tadilah. Nah, kita tidak akan gagal selama mana kita tidak gagal mempercayai Allah. Allah janji. Tak lagi lah, banyak-banyak ayat kita nak bawa lagi. Hilang akal. Dia akan ingat apa? Makan tak lalu duduk tu duduk fikir esok nak pergi berhutang tak mana. Berhutang nak sarah, nak minta kedarah, nak bini nak makan. Berhutang 500, 200 pergi judi lagi. Kalah lagi. Allah, tuan-tuan. Kalau siapa pernah main judi dulu-dulu taubat lah, sebab kita tak mati kan. Dulu-dulu betul lah, tuan-tuan, bukanlah nak kata jahil. Law ni nak bagi alasan jahil tak boleh terima tau. Kuliah majlis ilmu ni rata-rata orang cakap rata, tapi yang sedih ni TV radio tak cakap ni, aku geram sangat ni. Hampa pilah sebut sikit keburukan berjudi bagi orang faham sikit, tak? Dan pasal apa, tuan-tuan, sungguh ni cerita betul berlaku di sebuah negeri. Saya tengok dengan mata kepala saya, bukan saya nak mengumpat. Dia bawa keluar kepiah, masuk ke dia nombor ekor. Saya duduk dalam kereta nampak dia tua dah masuk. Dia beli nombor ekor, dia nak masuk kedai pun dia tengok kiri kanan. Dia tak tengok Tok Wali ni duduk tengok dia kan. Tok Wali memang tak nampak kan? Dia kata, duduk depan kuliah aku hang siap. Dulu saya dengar kawan saya kata dia memang nombor ekor ni tak tinggal, semayang tak tinggal, nombor ekor pun tak tinggal. Kalau kita semayang, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, Al-Ankabut ayat 45. Patutnya orang yang semayang ni dia tak buat kerja keji dan kerja munkar. Takdir Tuhan, malah takdir Tuhan, saya buat kuliah, dia main tu, dia syoknya kat aku, malam ni hang boleh kat aku dah. Saya tengok ni tadi, saya sebut lah. Kalau kita semayang, kita baca ayat tadi, janganlah kita semayang tak tinggal nombor ekor, tak tinggal dosa besar.
Kan? Tengok muka dia berubah. Selang tak berapa lama tu Imam meninggal dunia. Terkejut Tok Ali tegur. Apa yang nak bagi aku tegur ni mati cepat mbak. Kan? Ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dia bertaubat, dah dia nak saya cakap, itu dia dengan Allah. Itu kita tak boleh hukum. Kan? Mungkin malam tu dia dapat kesedaran, kan? Mana nak tahu kan? Balik di rumah, tak ada ustaz, duk abang ustaz TV, tak abang ustaz radio, tak abang. Kotlah mana tahu. Syukurlah ustaz cerai ni abang. Kan? Mungkin lepas tu dia berhenti. Nah, dia berhenti kalau dia mati, itu dia dengan Allah. Nah, kalau dia bertaubat, dia semayang tak tinggal orang tu ni. Saya yakin dan percaya dia dapat keampunan Allah. Tapi kalau sampai ke mati main nombor ekor mayang bedak je. Sama lah. Hak duk makan hasil judi, kerajaan duk makan hasil judi di Malaysia, hasil judi berapa bilion tuan-tuan setahun. Kalau kata hasil judi itu diasingkan, pendapatan hasil judi itu diasingkan, satu akaun yang berasingan, akaun sumber haram, jangan duk bayar gajinya. Kalau duit tu juga bayar gaji kat mufti tu, mufti Malaysia semua lali. Faham? Memang lali. Tanya pun nak jawab, tak jawab memang banyak. Sebab tu tuan-tuan yang haram-haram tu buh satu akaun. Esok bila kapiak-kapiak harbi ni minta bagi duit haram tu kat depan. Nak buat tokong. Faham tak? Bagi duit tu. Kita orang Islam makan semua bersih. Saya nak ulang sekali ayat Quran. Surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 51. Ingat apa yang kita makan dan apa yang kita minum ada kaitan dengan amalan. Nah, kalau kita jenis malah nak baca Quran segan, nak semayang malam pun malas, nak mengaji pun malas, tu adalah tak kena tu. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Turun ayat ni kata guru saya di bulan Ramadan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah kamu makanan yang baik-baik dan beramallah kamu dengan amal-amal salih. Kata guru saya, seseorang itu hanya akan mampu beramal dengan amal salih, amal yang Allah redha, apabila dia makan pendapatan dia tu halal dan bersih. Kita pun kena kadang-kadang segan nak baca Quran. Pasal apa duk cek ni? Tengok-tengok roti Cina. Kan? Oh, jam. Laga dunia tak apa dah. Nah, katanya Syekh Mu'tab Bukhari ambil alih lah. Kan? Dulu saya tak makan gardenia. Jenis warak. Kan? Lah makan dah lah. Dah toke Melayu. Kan? Itu cerita. Roti sedap. Ada tulis sedap. Pekerja dia sedipahkan semua Melayu. Toke Cina. Yang tu boleh tahan lagi. Kan tak? Hak tak buat kerja tu, ada uli-uli, ada pegang apa semua. Ada lenyek-lenyek kan. Orang Melayu. Roti sedap. Lebih sedap gardenia lagi. Kan? Gardenia pun dia ada grade tu. Hak mahal, hak murah. Kan? Bila kita makan benda tak elok, ada kaitan dengan kita. Tu payah nak bangun malam, ya Allah. Dengar dah bunyi jam. Tak boleh nak bangkit. Cuba cek balik. Nah, tuan-tuan tak usah tanya ustaz, saya makan mai ustaz bangkit awal. Saat lagi aku cerita apa kata riak pula. Tak apalah, abang ambil lah. Pukul 4 pagi tiap hari insya-Allah. Tidur nak pukul apa pukul 4 saya bangkit. Kecuali saya tak tahan sangat. Kalau kadang macam malam tu saya balik rumah tidur 1.45 pagi. Nak bangkit pukul 4 memang jam gua tu. Saya ejah 4.45. 3 jam. Tak boleh pergi. Kita pun tahu kemampuan kita ni ada terhad. 4.45 bangun. Tak masuk subuh ni, subuh pukul 6. Kan? Kita tengok mungkin alhamdulillah kita jaga makanan, minuman kita, pendapatan kita bersih. Allah bagi kekuatan. Bukan kata kita hebat tau. Hak kita dah boleh buat ni abang, pertolongan Allah itu dinamakan taufik.
Taufik makna pertolongan. Kalau sebab tu kita kena minta dua, hidayah dan taufik. Ringkasnya nak dapat kedua-dua, hidayah dan taufik, paling mudah, paling senang. Dr. Yusof Qaradawi kata, tu dia tabung tu. Ringankan tangan, kuat bersedekah. Ni kena tengok dalam kitab fatwa masa kini dia. Orang tanya tentang kelebihan sedekah, malaikat masuk berdoa dalam rumah. Dia kait dengan ayat Quran Sabah ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu belanja di jalan Allah, ni bagi kat masjid ni jalan Allah. Tu ada tabung am, elektrik apa semua kan, kebajikan. Pilih kan. Dia kata dengan kuat bersedekah, insya-Allah seseorang tu akan mendapat hidayah dan taufik. Tu dia. Pertolongan tu yang mudah buat kan. Kita hebat tak ada Tak tahulah kalau tuan-tuan kata tidur 1.45, agak-agak boleh mangkit 4.45. Agak-agak. Saya ada buat berpuluh-puluh tahun ni pun iblis main tuan-tuan. Dia main dan macam-macam lah. Kan? Tapi kalau tidur cukup pukul 10, pukul 4 tu insya-Allah no sweat, memang boleh bangun cepat. Pukul 10, pukul 11 dah ni 1.45. Kali itu tu pukul 2 tuan-tuan, tu dia aku tahu tak boleh adjust jadi pukul 5. 3 jam tidur kan. Agak-agak sejam sebelum subuh bangkit tu cukup cantik ya. Tapi bila makan benda haram, pendapatan haram tu ayat dah. Al-Mu'minun ayat 51, guru saya kata kita tak ada kekuatan untuk beribadah pada Allah. Tambah duk makan ni. Hasil judi, menang duit judi Allah. Menang kerana berjudi. Bawa balik bagi anak isteri makan. Orang yang berjudi ni kata ulama dia hilang akal. Yang kedua akan berlaku pertumpahan darah. Memang betul kan. Ada orang peli pula, habis kawan dah kalah, sat lagi dia nak ribut orang kan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi tengoklah, pergi menyamak tengok. Masuk tempat-tempat judi kan, buat-buat bodoh tengok orang kaki judi macam mana. Macam tu. Tadi terajang meja balik. Nak tunggu sebulan lagi, apa faedah? Tak kaya-kaya pun. Terutama macam Tokyo tu, Tokyo Genting Island tu, sampai jadi multi-millionaire. Lim Gotong, salah seorang yang banyak tanah, memiliki tanah di Malaysia ni, dia lah tuan-tuan. Porak peranda rumah tangga, betul bini minta duit tak bagi, bos menampak. So duk berjudi lah. Cari rezeki bat sikit apa, cukup, alhamdulillah, berkat. Kuat sedekah. Bukan takat dapat hidayah taufik tuan-tuan, ada keberkatan dalam hidup. Tuhan pun tahu gaji kita sikit, 1,000. Lah ni kalau 1,000 sikit lah tuan-tuan. Tapi cuba tengok, sihat, sakit pun takat-takat bersin tak kena masuk hospital pantai ke apa, pantai hospital, gaji sikit, gaji banyak, sakit, semput. Cuba cek dia apa pasal ni, cuba kuat sedekah lagi kan. Bukan saya tafsir, Dr. Yusof Qaradawi, sejuk sungguh tuan-tuan. Baik. Jadi itu kita lihat di dalam hadis di atas, jika dengan hanya berkata dan melahirkan keinginan untuk berjudi sahaja pun diwajibkan bersedekah dengan wang yang ingin ditaruh untuk membersihkan diri dari dosa judi, apatah lagi orang yang benar-benar berjudi. Itu dia. Kalau ajak orang main judi pun dia suruh sedekah pasal nak bersihkan diri, tambah orang betul-betul berjudi. Aduh, tak tahulah tak ada keberkatan dalam hidup, percayalah. Ni kerajaan kita dari dulu, BN sama, PH sama, ni PN pula. Kita nak abang lah kepada pemerintah kita yang ada. Saya pertama, saya nak cadangkan pada pihak pemerintah supaya diadakan dialog ataupun dialog di antara ketua-ketua agama Islam, Kristian, Buddha, Hindu.
SIK 55. Duduk bincang tentang judi, tentang arak. Arak tuan-tuan tahu lah. Musibah kerana minum arak. Langgak ni. Bila bincang dapat keputusan, katalah semua agama kata judi dan arak haram, kerajaan wajib kena haramkan. Betul setuju tak? Tak angguk. Bila Muhyiddin kata buat masalah ni kita tidak membenarkan kelab malam beroperasi, kan? Juga tempat-tempat minum arak dia kata, ataupun kita tutup terus lah. Betul ke tak dia kata macam tu, tak tahulah. Oh, kita thumbs up lah macam ni. Bagus kan? Jangan yang tu ya. Hasil judi, hasil arak. Kalau berjudi arak semua agama kata haram, kita haramkan. Tutup kelang arak, tarik balik lesen judi. Tuan-tuan percaya tak? Saya akan baca pada Muhyiddin Yassin, pada ulama kerajaan 3 ayat. Ingat elok. Kalau hampa tak yakin dengan 3 ayat ni, rosak akidah hampa. Adakah negara akan bankrupt apabila negara kita ni tak dapat hasil daripada judi arak? Bankrupt lah mak? Tak agak? Syekh? Tak pernah tengok pun benda ni? Baru pindah main ni Oh, hari ni tak ada kerja apa kot tu mai. Tak payah heran kita tak yakin dengan Allah. Mengaku orang Islam. Nak lagi hasil judi, hasil arak. Ni kalau ada BO ni kan elok lah. Berjalan duk buah tangan belakang lah. Macam lah kemas ni kan. Kita baca 3 ayat. Tak usah bimbang. Kita kena yakin. Kalau tak yakin dengan Quran, jadi apa? Rosak nak akidah? Ragu dengan Quran. Betul? Anda pasti? Bagi dalil lah. At-Taubah 125, muka surat 302, tafsir Arab Saudi. Rosak akidah. Ragu terhadap Quran, rosak akidah. Ragu tu penyakit lah. Kalau kita haramkan arak dan judi, negara akan kehilangan pendapatan. Cuba tanya dah, siapa cerita hang? Dia mesti jawab Allah. Siapa bagi makan minum hang? Allah ni awak tak yakin. At-Taubah 125, meragui Quran batal iman. Buka surat 302, tafsir Arab Saudi. Kita baca dalil pertama. Tuan, Tuhan sebut, kita kena yakin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mai saya terjemah sikit. Dan sesungguhnya kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa. Saya tak bab surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. Dan sesungguhnya kalaulah penduduk sebuah negeri atau negara itu beriman dan bertakwa. Syarat dia 2, iman dan takwa. Saya kita hurai. Iman apa dia? Takwa apa dia? Nescaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan yang akan turun daripada langit, keluar daripada bumi. Banyaklah uraiannya. Turun pada langit hujan. Hujan yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Bukan hujan yang menyebabkan banjir kilat. Hari itu Selangor tak ada air, dia turun-turun banjir pula. Dia komplain kan tak ada ayam, tuan bagi minta larat lah. Selangor memang teruk tuan-tuan dari dulu. Kadang katalah banjir hujan lama nak ayam. Sistem peparitan tu semua jenis rasuah. Malaysia negara rasuah tuan-tuan. PN ni pun tak tahulah macam mana lagi kan. Dulu-dulu semua sama ya kan.
Saya duduk Selangor tahulah 20 tahun. 20 tahun ni saya tak pergi 7 bulan. Orang Selangor punya rindu lah kat aku. Bila lah nak main kata kat mereka bila. Bulan 10 kita pisah. Hujan setengah jam lah. Oh leceh semua. Lepas tu lebuh raya semua jam. Cemui tuan-tuan. Saya kalau hujan nampak gelap, telefon sahabat nak bawa, kita keluar awal. Kan? Asap keluar nak pergi bukan Johor. Tapi bila hujan, jam lebuh raya berjam-jam. Menyusahkan kita sungguh. Hujan turun menjadi susah kita. Tuhan kata bila iman dan takwa, hujan yang turun bawa keberkatan, menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Begitu juga Allah akan keluarkan khazanah-khazanah dalam perut bumi. Pasal apa? Hampa ni, negara hampa daripada pemimpin sampai rakyat jelata, semuanya beriman dan bertakwa. Allah jamin. Tapi ingat kata Allah, akan tetapi mereka mendustakan. Dusta makna apa? Mereka tak percaya dengan janji Allah. Maka Allah seksa mereka kata, di atas apa yang mereka lakukan. Baik. Jadi syarat hidup kita ni insya-Allah mewah, makmur. Kita sebut makmur lah, mewah tak apa sedap. Makmur. Hidup sesebuah negara ni akan makmur apabila seluruh rakyat dalam negara tersebut dan negeri tersebut ada dua sifat, beriman dan bertakwa. Iman ni makna tuntutan rukun iman lah. Beriman pada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, dan lagi rukun-rukun iman 6 perkara. Salah satu tak yakin, tak percaya, rosak. Beriman pada kitab, saya tahu saya beriman duk baca hari-hari, wuduk tak laksana pun, judi hempat tak haram pun, beriman take minyak lah. Tak. Nampaknya ada kata, ustaz ni parti apa pula ni? Pejuang lah. Tak nak pasal aku nak join dah. Nak peringat pada kerajaan. Kena yakin. Saya cerita banyak kali dah. Saya pergi negara Brunei tuan-tuan. Oleh kerana kita ni ada kabel. Kabel ni memang link sampai dengan Sultan Brunei kan? Jadi adalah orang kanan tu bawa saya pergi pejabat mufti. Dia tanya, mufti tak ada hari tu, timbalan dia. Ustaz. Saya kata betul ke ustaz? Negara Brunei ni bila tahun 2013 kalau tak salah saya, bila Sultan Brunei istihad nak laksana hudud, Allah anugerah 2 telaga minyak. Dia kata betul. Tu tengok, tak buat lagi. Selang berapa tahun, saya ingat 2018 kot ataupun 2017, dapat lagi 1 telaga minyak. Keluar dalam akhbar The Star, muka surat depan. Ya, memanglah negara mereka tak ramai, penduduk 500,000 kan. Mereka kaya tuan-tuan, minyak tak habis. Minyak ada ni pun tak habis. Tuhan bagi lagi. Kita ada ni kering dah. Yang ada lah duk lewat tu orang minyak. Nak rogol orang tu, nak rogol orang ni. Tak percaya no. Kan? Dan dia bukan dia terburu-buru nak laksana hudud, dia berperingkat-peringkat. Kalau kata laksana jadi huru-hara, boleh ditangguhkan tuan-tuan. Dia ada jalan keluar. Iman makna kita percaya. Beriman dengan Allah, kitab-kitab Rasulnya, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang lain-lain, hari pembalasan, qada qadar. Nah, itu semua dia tuntutan rukun iman. Kemudian takwa. Takwa apa dia? Melaksanakan apa yang kita percaya. Itu takwa. Apa Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal. 2 syarat ni ada, negara kita makmur. Hapuskan judi, hapuskan arak, tutup habis semua kelak. Kita nak tengok betul tak betul janji Allah. Saya yakin insya-Allah Tuhan retilah tuan-tuan, dia nak bagi kat kita. Hujah yang pertama. Hujah kedua, hujah yang saya baca malam ni, semua ayat ni di belakang ada nombor 6.
Tadi 96 Al-A'raf, yang ni 66 Al-Maidah. Walau annahum aqamu Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Tuhan sebut. Yang ni yang saya sebut tadi ni. Allah tegur Yahudi. Dan sesungguhnya kalaulah golongan Yahudi beriman melaksanakan tuntutan kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, begitu juga Kristian Injil yang diturunkan kepada Isa, dan mereka juga mempercayai kebenaran Al-Quran, kami akan bagi mereka makan, kata Allah, yang akan turun daripada atas keluar daripada bawah. Apa dia tuan-tuan? Tadi lah, hujannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bawah, khazanah keluar habis, gas, petroleum, apa benda semua, emas. Banyak lagi ni. Tapi Yahudi pun sama, tak beriman dengan Taurat. Sebab tu Taurat diseleweng, lingkup habis. Yang Nasrani pun sama, tidak beriman dengan Injil, bahkan mereka seleweng. Quran saja selamat, tak mampu diseleweng oleh mana-mana pihak. Tuan-tuan percaya tak? Quran ni sampai kiamat tak ada orang yang boleh seleweng Al-Quran. Bukan di segi hukumnya, segi bacaan, huruf dia pun tak pernah berlaku perubahan. Percaya? 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 Bagi dari Quran. Suratul Hijri ayat 9. Bila kita cakap bagi ada point, bagi ada sandaran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini jaminan Allah. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan memelihara kesucian dan kemurnian Al-Quran itu sampai ke hari kiamat. Sampai hari ini tuan-tuan, Quran duk bacaan yang macam tu lah, baris tu ya, tak berubah. Injil, Taurat habis. Yang tu dia marah kat Dr. Zawawi, Nick Zawawi apa nama? Nick Zawawi kan? Dia marah tu bila dia kata Injil telah diseleweng. Dia mengaji bidang perbezaan agama, kan? Dia kata dia sedia untuk berdialog. Dia pun tak mau. Tu pakai duk entah. Quran ni tuan-tuan, yang orang tak boleh nak seleweng, sebab ini jaminan Allah. Taurat, Injil, Zabur semua ikut habis. Tu cerita. Ayat yang ketiga, jaminan rezeki melimpah ruah. Juga ada 6 di belakang. Surah Al-Jin ayat 16. Apa dia syarat? Kalau tadi Al-A'raf 96 syarat iman dan takwa. Yang kedua Al-Maidah 66 syaratnya Allah tuju kepada Yahudi Nasara, beriman. Kalau kamu betul beriman melaksanakan menegakkan apa terkandung dalam Taurat, dalam Injil, ini Yahudi dan Nasrani, dan kamu membenarkan Al-Quran itu, kamu akan mendapat rezeki yang melimpah ruah. Ayat ni Allah sebut kepada jin dan manusia. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalaulah jin dan manusia itu istiqamah. Syarat dia istiqamah. Makna berterusan di landasan yang benar, landasan yang betul, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, la asqainahum ma'an ghadaqa. Nescaya kata Allah, kami akan kurniakan kepada mereka hujan yang lebat. Hujan yang lebat ialah rezeki yang melimpah ruah. Kena yakinlah. Kita mengaku kita orang Islam, kita dah baca ayat ni pun tak yakin, rosak akidah. Sebab tu saya kata tak pernah berlaku di Malaysia. Buatlah satu dialog, dengan ketua-ketua agama yang ada di Malaysia ni. Bincang dua dulu, Ustaz Fauzi, kan? Tentang arak dan judi. Apa kata agama Hindu, Kristian, Buddha, Islam? Semua kata haram, kita sign surat. Kan? Pada hari ini kan, semua ketua-ketua agama ni sign adalah haram, dan kita menyokong sepenuhnya kerajaan mengharamkan arak dan judi. Kita nak tanya hampa minum arak tu apa kebaikan minum arak? Habaq mereka tu. Dia kata boleh menenangkan jiwa. Kepala bapa hang, masa hang mabuk memang hang tak ingat, kan? Bila hang tak ingat, benda-benda pelik hang boleh buat.
Orang mabuk bukan ada kemaluan, tuan-tuan. Nah, saya ingat lagi dulu lah, lama yang cerita. Tak mau sebut siapa-siapa dan takkan sebut. Menteri tidur tepi jalan, mabuk. Timbalan menteri atau menteri lah, saya dapat maklumat. Tu tengok. Pak abang, kepala sudah pusing. Dia bukan nak peduli apa dah. Bila dah dia mai balik dah okey, tak tenang pula. Kena minum pula. Duit habis, kesihatan pun merosot. Tak ada faedah kalau Tuhan tak bagi saudara sembang lah. Sebab dia tak berani tuan-tuan buat dialog dengan Dr. Zakir Naik. Dia duk marah macam tu lah. Hina agama mereka. Bukan hina, dah betul agama apa tak betul. Agama original Injil memang betul, tapi hampa tu tak betul. Hampa dah seleweng. Dia boleh bukti. Contoh, dia saya teringat. Guru dia, Syekh Ahmad Didat, pernah ditanya oleh seorang wanita Kristian, kenapa wanita Islam perlu dibungkus-bungkus? Dia kata, tutup aurat. Dia tanya perempuan tu, hang tanya agama apa? Kristian. Hang balik, hang tengok kitab hang, sekian-sekian muka surat, sekian-sekian chapter, sekian-sekian ayat, sekian-sekian. Lama dah agama Kristian suruh tutup aurat. Hang bukan orang Kristian yang original. Sengak tu tuan-tuan, perempuan tu. Hang balik tengok kitab hang. Dia kitab ada dalam Quran. An-Nur 31, Al-Ahzab 59, kewajipan menutup aurat. An-Nur 31, Al-Ahzab 59. Tu pasal apa orang Melayu tak tutup aurat? Dia Melayu. Tidak. Quran seorang lama dia kata dalam Injil ada. Tapi hampa tak amal. Tapi hampa bangga mengaku hampa orang Kristian. Hang bukan orang Kristian yang original dia dah. Dia kata macam tu. Sengak perempuan tu. Ahmad Didat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, dia lebih kasar daripada Dr. Zakir Naik. Dia kasar. Saya pernah tengok satu video kapiak laknat ni bangun duduk mencelah. You sit down. Dia jokoh tu, duduk. Aku bercakap tak habis lagi. Kemas tuan-tuan. Tu belum Syekh Syahrir Long lagi. Kan? Kan? Perempuan nak tanya tu senyap tu. Balik, bincang. Kata, hang tak amal kitab hampa. Hampa dah seleweng. Tu dia kata. Dia yang orang marah. Kata menghina agama. Dia bukan hina. Perbandingan agama. Ada dalam kitab hampa, hampa tak amal. Batu ulama hampa macam Kristian dan padri, saya dipahamkan. Sebab tu gunung-gunung padri ni boleh mengampunkan dosa, tapi kena bayar duit. Baca kitab tafsir Dr. Hamka. Sebab tu gereja ni duit banyak. Kan dia panggil father lah kan, duduk dalam bilik sebelah ni, sebelah punya belah. Tanyalah, yes my son, what have you done? Ya anakku, apa yang telah engkau lakukan? I did so and so, aku dah buat begian. Hari ni I repent. Hari ni aku bertaubat. Kan? Padri kepala bapa tu pun kata, aku Allah dah ampun dosa hang. Bayar duit. Nah, tuan-tuan, sebab tu saya tak terkejut penyakit ni merebak kepada orang Melayu. Dulu ada seorang Melayu tu, dia mati tuan-tuan, harta dia dalam negara 200 juta. Nama dia Tuhan Harun. Yang ku sonok Tuhan pun mati. Saya duk fikir jenis tu. Mana nak main duit banyak? 200 juta laporan metro. Kat dalam negeri, luar negara. Turkistan, Gostan, belum tahu banyak mana. 200 juta melati. Tuhan Harun kena stroke. Pergi mahkamah ayat liok meleleh. Tuhan pun sakit saipak cuma. Aku kan boleh ingat mulut aku kasar. Tu pun ada pengikut 200 juta. Saya yakin macam padri ya. Orang kaya macam saya bergam tak apa. 1,000 kan? Aku dah ampun dosa hang. Loh, ada orang percaya tuan-tuan. Itulah saya dah fikir, pengikut dia dah tahu dia mati tu macam mana pula tu. Tuhan kami dah mati. Siapa nak ampun? Mai Tuhan baru pula, Tuhan Syahrir Long pula. Padri dah buat kerja tu, kata Dr. Hamka, sebab tu depa gereja depa kaya.
Dia ada kuasa untuk mengampunkan dosa. Betul tak betul? Saya baca dalam Nota Hamkah ni. Gereja di Singapura ada padri tu selain duit gereja punya banyak, ada pula hang ada dosa, nak ampun dosa aku. Tu adik, ustaz boleh tak ampun dosa adik? Tak boleh. Anda pasti bagi dalil Quran yang duk sembang kemah Ali Imran 31, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Aku yang ampun dosa hangpa, aku yang ampun dosa hangpa, kata Allah, dan aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Muslimat dengar elok ni, raya nak akan datang ni, jangan duk kata abang cik minta ampun, cik minta maaf ya, abang hang berdosa berungguk. Nah, dia tak buat tahun ni bunyi lain ni, tak minta ampun, tak boleh. Abang pun dosa banyak, nak ampun dosa saya macam mana? Kita minta maaf. Mana dari Quran minta maaf? Al-Baqarah 237. Ustaz ni cakap semua ada sandaran tuan-tuan. Wa an taqfu aqrabu littaqwa. Pemaaf itu hampir kepada takwa. Yang nak ampun Allah. Ali Imran 31. Sebab tu kadang-kadang saya dengar penceramah dia cakap pun tak betul kadang-kadang. Saya memohon ampun dan maaf. Banyak ampun dosa aku, hampa pun dosa belenggu. Minta maaf ya. Lagi satu kataan yang saya tak setuju bila seorang kata, pendakwah kata Nabi Muhammad pun buta huruf. Tak boleh. Itu kurang adab. Kita tak apa, buta huruf, buta perut. Semua tak apa. Tu ustaz tu buta perut. Itu nak guna apa dah? Ummi ya. Mana dalam Quran Al-A'raf 158 Tuhan kata ummi. Fa aminu billah wa rasulihin nabiyil ummi. Maka berimanlah kamu pada Allah dan rasulnya yang ummi, yang tidak tahu membaca dan menulis. Lagi satu tuan-tuan, Nabi Adam. Ustaz-ustaz duk ceramah, saya dengar lah, saya tak setuju. Nabi Adam pun melakukan dosa. Jam. Tuan-tuan, Nabi ni maksum. Dia cerita tengok, dia langgar, dia makan juga buah tu. Sedangkan pohon itu dia dilarang oleh Allah. Dia pun buat tak betul. Sebab ada dua pandangan. Sebahagian kata, ketika itu dia belum jadi Nabi. Orang macam kita buat dosa betul. Nabi kan maksum. Betul tak? Hak belakang tiara ni cik som. Kan? Minta maaf lah kalau ada pendakwah pun tak sejum nak debat. Tak betul. Tuan-tuan bayang kalau kita kata Nabi ni dia buta huruf. Kalau tidak tak turun ayat yang pertama Al-Hujurat. Allah tegur Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar. Tegur tu. Nama apa lupa lah. Ma'ruf. Aruf. Tak kerja ni. Cuti. Ingat pencin apa kan? Ustaz Jeffrey okey. Dia ada mana? Dalam negeri, luar negeri. Pergi sana. Tuan. Kes apa? Kes apabila ada seorang ketua kampung meninggal dunia. Kes tu ya. Kan? Bila ketua kampung sebuah kampung tu meninggal dunia, orang kampung tu wakil mainlah cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni saya nak buat contoh mudah ya. Dia berkata, ya Rasulullah, ketua kampung kami meninggal dunia, agak-agak siapa yang layak untuk mengganti tempat dia? Nabi tak dan jawab. Sayyidina Abu Bakar, cadangkan si fulan. Umar cadangkan si fulan. Turun ayat Quran tegur, jangan biadab. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullaha innallaha as-sami'un alim. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Bagi dia cakap dulu. Waktu sejak peristiwa tersebut dalam hadis sebut Imam Bukhari, bila Nabi bertanya pada Muaz, apakah hak-hak Allah ke atas hambanya? Muaz kata, aku tak tahu, Allah dan Rasul saja yang tahu. Kalau tahu dia tak jawab. Pasal kes tu kena tegur dah. Tambah dia kata Nabi ni buta huruf. Tak betul tuan. Nah,
Guna perkataan ummi, kita terjemah tidak tahu membaca dan menulis. Pasal apa? Pasal Allah nak bagi pokok Yahudi, Bani Israel, Nasrani kantui. Kalau beliau pandai membaca dan pandai menulis, mereka akan mendakwah Quran ini karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak? Kan tu tuan-tuan, takkanlah tak pergi sekolah, tak pandai tulis, tak pandai baca, boleh menerbitkan sebuah buku, novel. Orang tak percaya. Ni bukan hang tulis, ni mesti orang tulis. Kan? Kami tahu hang tak pergi sekolah. Tidak? Sebab tu Tuhan pilih yang terakhir ni tak tahu membaca dan menulis. Ummi. Al-A'raf 158. Boleh? Tu cerita dia tuan-tuan. Jadi kembali pada tadi. Kalau kita nak hidup dalam keadaan negara yang makmur, istiqamah. Jangan kita lari pada landasan petunjuk yang dipandukan oleh Allah dan Rasul. Istiqamah, berterusan, konsisten. Baik. Wang yang diperolehi dari hasil judi adalah wang haram, dan daging yang tumbuh hasil dari wang haram hanya layak dibakar oleh api neraka. Hadis ada. Ini dia ayat dia tuan-tuan, saya baca tadi. Ayat dia banyak, kita baca lain. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan bilah anak panah adalah semuanya kotor keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Jangan buat kerja ni. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi. Tu yang kelahi. Mabuk, kalah judi. Orang nak main teruk ni, nak ribut, tak kira kawan duit tak ada orang. Sila-sila tu balik jalan kaki pula. Dan motor dah jual lah. Ni nak berjudi. Jam. Ikut Islam selamat tuan-tuan. Tuan-tuan sembang kemas Mana-mana kerajaan kalau dia sanggup mengharamkan arak, mengharamkan judi, insya-Allah Tuhan dia bagi ikut lain. Awak Tuhan tak erti ke? Kita tinggal benda-benda yang Allah tak suka. Allah tahulah, Allah selamatkan kita. Tak usah duk bimbang. Baik. Dan mau memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Makanya tak sembahyang. Kalah judi, mabuk. Orang mabuk tak dibenarkan sembahyang kan. Oleh itu, maukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Itu dia. Jadi itulah ceritanya. Maknanya dalam Islam, di antara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah berjudi, kerana hasil tu hasil haram. Hasilnya haram, di antaranya tadi menyebabkan doa kita tidak dimakbulkan Allah. Pernah dengar kan? Kawan tu mai kusut masai pakaian, berdoa ya Rab ya Rab ya Rab. Nabi kata macam mana Allah nak berkenan? Awak pakaian haram, makanan haram. Kan? Semua haram. Hang doa, hak kita duk makan halal pun Allah tak makbul lagi. Kan? Sama hak makan haram. Tapi janganlah terkejut pula. Kadang-kadang orang nak buat kerja haram tu hidup lebih senang pada kita. Dia ada ayat Quran pada tuan-tuan, tak heran. Innallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, yakni sebahagian dunia kepada hambanya yang derhaka. Tu derhaka, tapi Allah bagi apa sahaja yang diingininya tercapai. Ketahuilah, itulah yang dikatakan istidraj. Ayat istidraj ada 3. Al-An'am 44 juk ni. Al-A'raf 182 juk di sana saya cak
Al-An'am 44, Al-A'raf surah ke-7, 181 atau 182. Saya tengok nah. Betul lah 182. Kemudian Al-Qalam 44. Al-Qalam ni surah ke-68. Nak makna dia senang. Tuan-tuan tu ada Al-Quran tu. Ayat 44. Betul. Okey, 3 tu. Istidraj. Dia bagi tak semayang, tak puasa, tak taat, tak peduli tentang Islam, tak apa, dia bagi. Lepas tu dia tarik balik. Tarik balik tu sakit kan. Jadi kita tak mau. Biar hidup susah sikit apa. Tak terlibat dengan riba kan. Tak ada duk kencing siapa. Dia tak. Hidup pun tenang. Cikgu bagi bantai tak pala royuk 3 second lah. Ngerah. Hari ni saya tidur berapa kali? 3 kali tidur. Lepas subuh tak lepi dah, letih sangat. Kan? Tapi tidur atas couch tu dia tak boleh lena elok. Bangun sembahyang duha, sambung tidur. Sedap tu. Kedua tu sedap. Bangun pula ambil wuduk sembahyang zuhur dengan rumah, sambung tidur. Ketiga kali tu tak pernah jadi. Tidurnya dapat setengah jam, tak tahu bunyi mangkuk ni. Tong tiang WhatsApp masuk lah. Dah kena mentelaah pula kitab WhatsApp. Kitab Facebook tu. Saya tak ada mengalah mangkit basuh baju. Baik ni laki ni baik suami ni. Semua basuh sendiri. Bini aku relax tu yang gemuk. Tak ada kerja. Kan? Suami ni lah basuh baju apa semua relax. Buang sampah, cuci sampah. Sampai ingat aku apa. Bagus ni. Suami misali. Contoh jadi cukup contoh sejuk tu. Lain kali pasang satu dah boleh. InsyaAllah. Ni bila nak panggil khutbah, lama tak panggil khutbah ni macam nanti bila kita panggil khutbah penting tuan-tuan. Bila ayah dekat dah ni kita nak cakap benda benar kan. Nanti bila kita tengok macam mana kod free ke apa, insyaAllah minggu ketiga bulan 11. Jadi tuan-tuan, macam biasalah projek kami berjalan macam biasa. Ni nak buat, kalau tuan tanah tu izin, kami akan buat tambahan pula asrama perempuan. Pasal tahun depan nak ambil tingkatan 1, pula tingkatan 1, 2, tahun depan 3 kelas. Jadi tempat nak menginap tak ada. Sembang dengan tuan tanah, dia nak bincang dengan rumah dia. Nampak insya-Allah dia bagilah. Kita tak kacau langsung, kita bahkan kita jaga tanah dia memang elok. Kebun dia pun kita jaga tu. Dia kata, Ustaz saya ucap terima kasih Ustaz, kebun saya punya bersih. Kita ambil orang, upah orang seminggu 3 kali bagi beres. Tak mau dah tengok semua dah orang bagi kita duduk kan. Kena jagalah. Tu saya kata kalau boleh izinkan kami nak buat renovation sikit lah untuk penambahan tempat tidur banat sekolah menengah perempuan. Dia kata tak payah susah, saya beritahu bincang dengan rumah dia. Pasal rumah tu rumah perempuan dia. Biasalah tuan-tuan kan, kita kena tanya juga walaupun suami kan doa sangat kan. Tu baru betul kan, musyawarah. Jadi kalau tuan-tuan nak menyumbang, insya-Allah banyak projek-projek dan ada produk-produk kami di luar tu. Tuan-tuan bolehlah tengok apa-apa boleh bantu ubat gigi. Siapa yang belum pernah pakai sabun tu, sabun magic tu kan, kena baju belum muah, kena apa semua, pendam air suam, bubuh 2 tu, tengok esok mangkit tengoknya sentai insya-Allah putih melepak. Saya dah buat dah. Ni produk orang Islam. Kalau anak-anak pergi sekolah rendah baju belum muah, saya recommend sangat. Tak perlu basuh dah, tak perlu tengih dah, rendam sari sentuh kalau belum muah tu insya-Allah. Saya buat ni pun kan untuk bantu sahabat-sahabat yang susah, yang tak mampu bayar sewa rumah. Masih kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Nas. Asyhadu an la ilaha illa anta illa alladziina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.